bertemu kita lagi dalam segmen Ruang Rehat oleh Bagi Ruang. Bersama-sama dengan saya berbaju merah sedondon. Di sebelah saya iaitu Encik Zainuddin Lot atau lebih dikenali dengan Abang Dino. Apa khabar abang? Alhamdulillah sihat hari ini. Hari yang busy tetapi alhamdulillah hari yang kita berjaya atasi dengan baiklah. Alhamdulillah mantap. Okey guys, kalau minggu-minggu yang lepas atau yang lepas kita ada bersama berkenaan dengan muat kepada larian, motivasi ke apa. Hari ni kita nak lebih lain sikit. Masih berkenaan dengan sukan tapi sukan yang ekstrim. Iaitu pendakian Gunung Salji. You guys pernah dengar ke atau pernah terfikir ke ada juga orang Malaysia yang membuat pendakian Gunung Salji di luar negara ya? Saya lah Malaysia tak ada salji kan. Okey, sebelum itu kita nak memperkenalkan dululah Abang Dino. Abang Dino merupakan seorang penggiat sukan ekstrim. Banyak sukan yang abang join. Ada basikal. Lagi apa bang? Ada kayak. Baru-baru ni masa Merdeka Merdeka lepas Abang Dino ada sertai ekspedisi kayak merentasi Sungai Perak sejauh 210 km. Ya Allah, berapa hari tu bang? Oh, itu 6 hari ekspedisi. 6 hari. Dari Kuala sampailah ke Bagan Datuk. Kuat tangan. Boleh. Alhamdulillah. Okey, alright. Selain itu juga Abang Dino merupakan co-founder kepada Puncak Ventures SRA dan juga Alpine Club Malaysia. Dan itu kita nak tahu tu. Abang Dino, apa kata Abang Dino cerita lebih lanjut lagi mengenai latar belakang Abang Dino? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kelab Bagi, tim Bagi kerana jemput saya lah untuk orang kata tu untuk beruang bersembang pada hari ini. Okey, nama saya seperti yang diperkenalkan tadi Zainuddin bin Lot dan lebih dikenali dengan nama Dino. Dalam industri ni kalau kata penganjuran acara sukan ataupun pendakian gunung di Malaysia dan di luar negara, lebih dikenali dengan nama Dino. Daripada zaman saya belajar di UiTM lagi. Jadi usia baru 47 tahun. Muda lagi. Okey, dah berkahwin dan mempunyai sepasang anak, dah besar-besar semua. Dan saya berasal daripada Perak, mendapat pendidikan formal tentang rekreasi di UiTM, khusus sains sukan dan rekreasi. Seterusnya saya melanjutkan lagi lah dalam bidang-bidang outdoor yang lain lah. Sehingga kemudiannya ada syarikat sendiri, Puncak Ventures, Sedang Berhad. Dan sekarang ni kita base di pinggiran USJ di Subang Jaya. Faham. Berkenaan dengan Alpine Club tu kan. Alpine Club tu mungkin ada yang tak tahu apa benda tu Alpine Club tu. And kenapa punca-punca penubuhan Alpine Club ni? Okey, Alpine Club ni ditubuhkan pada tahun 2015, iaitu selepas kita habis saya dan partner saya Encik Ilham habis menjadi coach ataupun jurulatih untuk 2 ekspedisi besar negara. Wow. Masa tu di bawah kelab eksplorasi 7 benua lah. Kita punya Datuk Mukarrabin itu sahabat kita lah ya. Jadi kita habis ekspedisi Everest yang mana kita sendiri jadi coach dan juga kita naik ke puncak Gunung Everest tahun 2013. Itu kita bawa grup Felda. Itu from zero to hero. Selama 7 bulan kita train adik-adik kita ni mana berminat dengan tentang gunung tetapi tak ada knowledge, dan kita polish, kita select semuanya dan seterusnya menjadi sejarah lah. Grup pertama daripada Malaysia selama 7 orang sampai ke puncak Everest. Coach, abang coach? Saya coach dengan Encik Ilham. Dan seterusnya pada 2014 kita sekali lagi dipilih untuk menjadi coach bagi ekspedisi merentasi Greenland. So dari selepas 2 itu barulah balik daripada tu saya dengan Encik Ilham kita cakap apa lagi cara dan ruang untuk supaya kita boleh untuk memberikan sesuatu kepada komuniti lah, especially yang minat tentang pendakian-pendakian Gunung Salji semua. Dan seterusnya kita menubuhkanlah kelab jelajah Alpine ataupun Alpine Club Malaysia. Pendakian Alpine ni ialah pendakian di gunung-gunung yang bersalji. Contoh-contoh gunung? Contoh gunung Alpine, kebanyakan gunung-gunung di Nepal, Gunung Everest, gunung-gunung 14,800 lah, Shishapang, Nanga Parbat, lepas tu Siguniang di China, Stok Kangri di
di Kashmir, Gunung Fuji. Itu antara gunung-gunung yang mana ada salji yang memerlukan kemahiran teknikal dan dealing with altitude dan juga weather lah, dengan sejuk semua tu. Itu adalah gunung-gunung. Kena ada knowledge juga kena ada nak knowledge. pergi tu. Jadi kita kena ada pakai equipment yang sesuai untuk kita tackle that weather lah dengan condition itu. Amazing. Adakah Alpine Club Malaysia ni satu-satunya kelab yang menawarkan pendakian salji? Okey, di Malaysia ni kita bukan satu-satunya kelab yang menawarkan pendakian macam itulah. Saya rasa banyak lagi ada persatuan lain yang menawarkan aktiviti sama. Cuma kelab jelajah Alpine ni membuka ruang kepada mereka-mereka yang inginkan pendakian di 7 puncak di 7 benua, di mana kita melakukan pendakian tahunan ke Gunung Kilimanjaro di Afrika, di Gunung Elbrus dekat Rusia, Gunung Aconcagua di Argentina dan juga gunung-gunung lain. Every year ada? Boleh katakan setiap tahun kita ada pendakian tu, especially sebelum pandemik. Selepas pandemik kita kena reorganize balik lah kita punya team, planning, replan balik apa yang kita dah buat sebelum ni lah. Tetapi itulah, setiap tahun memang kita ada kalender tahunan yang mana kita akan pergi ke gunung-gunung yang bersalji ni. Kita bagi pendedahan bagaimana teknik mendaki yang betul, bagaimana keperluan untuk seorang pendaki itulah melengkapkan diri sebelum bergelar sebagai pendaki Alpine. Besar tu title pendaki Alpine tu Besar tu. Macam tadi Abang cakap, nak mendaki ni perlu ada persiapan. Tak kira daripada fizikal dan mental. Dan juga pendaki Alpine ni ada kemungkinan banyak risiko. Salah satunya kematian lah. Jadi untuk abang sendiri apa persiapan utamalah untuk mendaki ke Gunung Alpine? Okey. Sebelum kita sentuh tentang persiapan, mungkin ada beberapa faktor yang abang rasakan lah, yang rasakan perlu ada kepada setiap individu yang ingin mendaki Gunung Alpine ni. Yang pertama sekali adalah minat anda terhadap aktiviti mendaki gunung ni, dan juga yang keduanya adalah pengetahuan. Okey. Minat ni bukan semua orang minat mendaki gunung. Ada orang minat dia rehat saja, indoor person, yang jenis duduk dekat rumah, home type punya. Tetapi ada seorang suka outdoor, tapi outdoor dia mungkin berbeza. Tetapi dia perlu ada something courage lah, kata orang tu, semangat untuk pergi meneroka tempat-tempat baru, sukakan cabaran, ketinggian, dan itu yang orang katakan suka, boleh pergi ke arah minat mendaki Gunung Alpine ni. Okey. Jadi kemahiran yang perlu ada, selepas kita ada minat, baru kita kena polish lah kita punya minat, ilmu, knowledge dan juga kemahiran. Okey. Jadi kita kena ada that element lah. Bagi saya, kalau untuk you suka benda tu, bila you dah ada, macam saya sendiri, saya bermula dengan gunung-gunung di Malaysia dulu. Sebelum melanjutkan lagi kita minat tu ke gunung di Indonesia, pendakian gunung-gunung berapi, dan seterusnya barulah pergi ke gunung-gunung di luar, di Nepal, di Kilimanjaro Afrika, dan seterusnya gunung-gunung salji lah, gunung-gunung yang melebihi ketinggian 5,000-6,000 meter. Dan dari situ bila kita dah mula masuk ke dalam gunung dunia pendakian ni, kita akan tahu sebenarnya, okey, kita akan mula belajar, okey, apakah keperluan pendakian untuk gunung-gunung tropika seperti di Malaysia ni. Sebab setting dia lain. Kalau kata Adah sendiri mendaki Gunung Korbu, persiapan dia tak sama dengan mendaki gunung salji. Gunung salji perlukan equipment yang tebal, kena pakai harness, kena ada tali, kena crampon, semua tu. Tapi macam pendakian gunung-gunung di tropika ni, just kita pakai pakaian sesuai, ada untuk tidur malam apa semua tu, ada peralatan sesuai, dan kita good to go lah. Tapi macam gunung salji, kita kena ingat, bila kita pergi sana dalam keadaan pergi persekitaran ekstrim, tak ada tempat pokok-pokok yang hijau macam ni, kita nampak putih all the way. Dan kalau kita tak pakai spek, contoh dia, kita akan prone to dapat snow blind, macam tu, because bila cuaca panas dia akan reflect kepada salji, dan kita tengok dia akan jadi boleh dapat snow blind lah.
pada kita. Tapi macam kat Malaysia tak ada. Even kalau kita mendaki di gunung di tropika juga, kalau kita berjalan dekat gunung, kita boleh take file lama sikit. Orang kata ada buka dapur lah, buka istilah kita Masak sini Maggi. buka dapur haram. Kita masak Maggi apa semua kan. Relax dulu. Tapi dekat pendakian alpine, kalau kita tak tahu tentang ilmu pendakian di gunung alpine, tak ada knowledge, kalau kita take file, itu masalah lah untuk kita. Masalahnya dari segi sejuk. Kita tak boleh lama duduk satu tempat tu, dan kita kena bergerak. Kita kena bergerak sentiasa, dan juga kita kena lari daripada cuaca buruk yang boleh berlaku bila-bila masa saja. Jadi bagi saya, untuk kemahiran tu, selepas kita ada minat, kita ada ilmu tentang ini, dan kemahiran itu kita boleh polish. Skill tentang kemahiran tu lah. Kemahiran tu sendiri boleh kita perolehi dengan kekerapan kita menyertai aktiviti-aktiviti pendakian itu sendiri. Semakin lama macam praktis jugalah. Yes, praktis. Saya pernah tengok dekat dalam WhatsApp, ada orang forward video, dia kata practice make perfect. Actually not make perfect. Practice make improvement. Yes. So every time kita buat aktiviti ni, you akan improve. Takkan perfect, tetapi you akan improve daripada you biasa, good to good pergi ke excellent pergi ke atas level lagi, exceptional, something yang macam tu. So bagi saya, tentang kemahiran ni sesuatu yang bukan proses yang berlaku dalam satu hari atau 2 hari atau beberapa bulan, tetapi satu proses yang panjang. Ini kita kena trust the process lah. Untuk pendakian gunung salji ni kat Alpine ni, gunung Alpine, golongan mana yang lebih tertarik dengan pendakian gunung salji ni? Mungkin anak muda ke, veteran ke? Okey, untuk pendakian gunung salji ni, sebenarnya dua-dua golongan pun tertarik. Orang muda suka nak pergi tempat-tempat sejuk, tempat-tempat tinggi yang ekstrim, yang mencabar. Tetapi sekarang ni dari segi kemampuan lebih kepada orang yang berusia. Kenapa macam tu? Orang berusia, sebabnya orang berusia ada kemampuan dari segi cuti, dari segi duit, dan stability. Lebih stabil hidupnya. Jadi mungkin kalau ialah saya kongsikanlah, mungkin sebelum ni kita bawa banyak grup, kebanyakannya umur 30-an dan 40-an ke atas, yang mana mereka dah melalui satu fasa hidup di mana karier daripada zaman belajar, waktu kerja, mula kerja, kahwin, dan juga develop dia orang punya career. So bila career semua dah okey, family pun semua dah okey, anak-anak pun dah okey, orang cakap tu ramai yang ada duit, tetapi mereka perlukan sesuatu yang baru untuk pergi, untuk challenge diri dia orang sendiri. Kalau dulu mendaki gunung-gunung G7 ni untuk mereka dah biasa. Dan apa kata kalau aku setiap 1 tahun aku cuba peruntukkan bajet macam ni untuk mendaki gunung-gunung di luar negara, macam Gunung Fuji, Gunung Siguniang kat China, Gunung Fansipan dekat Vietnam. So benda-benda yang macam ni lah yang akan membawa mereka ke fasa yang berikutnya. Daripada fasa 3,000 meter, 4,000 meter, 5,000 meter. Sebab mendaki ni ketagih sebenarnya. So saya dah pesan kat orang, kalau belum tu jangan mula. Kalau dah mula nanti mula ketagih, tak boleh nak berhenti. Dia mula ada sasaran demi sasaran. Sebab ada setengah orang dia minat mendaki gunung, tetapi mungkin atas kekangan masa ataupun kekangan keuangan. Jadi terhadlah dia punya ni. Tetapi setengah kelompok yang memang ada kekuatan daripada segi cuti, fizikal dia sendiri kuat, dan juga tenaga, dan juga dia punya keuangan, so dia boleh continue lah dia punya minat ni. Jadi kalau tanya tadi soalan tadi, muda atau tua, bagi saya 50-50. Yang muda minat tetapi tak ada duit dan juga cuti, tetapi yang tua ni, yang berumur ni minat dan ada duit dan mampu. Itu kemampuan tu paling utama. Yelah, betul. Ini last lah soalan kita, last pada hari dah last dah. Tak habis lagi. Banyak kita nak sembang, tapi kita nak last hari ni. Apa kata-kata semangat untuk orang-orang yang mungkin lepas dengar ni dia berminat nak nak mencubakan diri dengan Alpine, gunung Alpine ni, ataupun macam mana nak reach ke Aberdino ke, macam mana ke? So macam mana untuk ni kan minat dalam bidang pendakian gunung Alpine? Saya rasa ramai orang ada impian. Jadi jangan berhenti untuk mencapai impian anda. Teruskan. Jika ada impian mendaki gunung-gunung tinggi, puncak-puncak tinggi di seluruh dunia, teruskan.
bagi saya yang paling mudah ialah live life to the fullest. Itu saja. Kehidupan kita ni singkat, nikmati kehidupan kita ini, buat apa yang kita suka, enjoy your life. Dalam masa yang sama kita ikutlah norma-norma yang betul untuk kita kongsikan dengan masyarakat, tak buat benda-benda yang tak betul. Yang penting enjoy your life. Live life to the fullest. Itu paling utama sekali. Never stop exploring. Teruskan melihat dunia. Saya duduk sebelah ni terinspirasi betul lah. Lagi satu tadi belum jawab lagi. Apa dia? Macam mana nak reach out kita? Okey, boleh tengok FB page kita, Alpine Club Malaysia. Alpine Club Malaysia. Boleh like, boleh communicate kita dengan DM kita macam tu. Facebook lah. Facebook. More to Facebook lah. More to Facebook lah. Alright. Dan juga kita ada Instagram juga untuk Puncak Ventures SRA, yang mana kita together lah compliment tu Puncak Ventures dan juga kita punya Alpine Club Malaysia. Jadi kalau nak buat pendakian gunung tinggi ataupun ingat Alpine Club Malaysia, insyaAllah kita cuba bantu anda untuk capai impian anda mendaki gunung-gunung tinggi di seluruh dunia. InsyaAllah. InsyaAllah guys, jangan lupa Alpine Club Malaysia dan juga Puncak Ventures SRA. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih Abang Dino. Sama-sama. Banyak cerita dapat dikongsi hari ini. Sebenarnya banyak lagi tapi masa mencemburi kita. Sambung luar kamera. Jika ada ruang dan peluang di lain hari, semoga kita